So saya nak bersembang tentang vaksin AstraZeneca yang menjadi kecoh, menjadi topik kebanyakan surat khabar, blog, in fact page-page Facebook pun nak sembang pasal vaksin AstraZeneca juga. Ya, malah ada setengah-setengah NGO yang siap keluarkan banner, patut tak kerajaan Malaysia memberhentikan penggunaan vaksin AstraZeneca sebab di setengah negara telah dikesan bahawa ada yang dapat darah beku selepas vaksin AstraZeneca ini. So patut tak kita berbuat sesuatu? Jom kita kena gesa pihak kerajaan, kita kena push kerajaan suruh berhentikan penggunaan vaksin AstraZeneca ini. Gitu gigih dia kan, nak suruh bila ada orang kata ubat je dia punya kecoh dia, macam dia lah yang paling sayang sekali dengan semua rakyat Malaysia. Okey, saya nak cakap satu je lah ya. Lebih kurang 5 million dose of vaksin COVID-19 ni diberi di suatu region dan lebih kurang 30 kes blood clots dikesan. Kalau di negara India dia kata dah lebih 2 hingga 1.6 juta frontliner in total dan juga lebih kurang 10 juta ke 20 juta ke macam itulah dari bagi vaksin in total. Dia tak perasan pun ada pertambahan kes masalah darah beku yang bertambah akibat pemberian vaksin. Maksud dia macam mana? Macam ni tahu. Masalah darah beku ni mungkinlah website sampah ataupun laman-laman laman-laman yang buat berita sekadar nak tambah likes ni, mungkinlah benda yang baru bagi diorang. Masalah darah beku seperti pulmonary embolism, deep vein thrombosis dan sebagainya. Tetapi bagi kami di kesihatan, ini adalah masalah yang dah lama. In fact kami tahu macam mana nak diagnose, kami tahu apa simptom, kami tahu apa test yang kena buat untuk diagnosis awal, kami tahu apa benda yang saya kena buat within 1 jam, apa benda yang saya kena buat dalam masa 4 jam, apa ubat yang saya kena bagi secepat yang mungkin, ubat tu saya tak boleh bagi kalau ada apa iaitu contraindication, semua saya tahu. Ya, dan saya rasa saya tak boleh nak kira dah berapa banyak kes pulmonary embolism ataupun DVT yang saya dah rawat sepanjang servis saya sebagai seorang doktor. Okey, saya setuju memang event pemberian vaksin itu macam berkait dengan berlakunya blood clot. Ya, maksudnya Ali mendapat vaksin 10 hari kemudian dia batuk-batuk dan rasa tak sedap dada. Dia pergi ke hospital, doktor buat beberapa test dan mengesyaki bahawa mungkin dia boleh ada darah beku. Doktor syak daripada ujian darah. Lepas tu doktor masukkan dia ke hospital dulu dan bagi ubat cair darah walaupun belum ada test yang confirm. Sementara itu doktor cuba menghubungi pakar radiologi untuk mendapatkan CT scan. Kita panggil CTPA, CT pulmonary artery. So kita akan dapatkan CTPA untuk tengok sama ada darah beku di paru-paru ataupun tidak. Okey, sementara menunggu turn Ali untuk dapatkan CT scan, ubat cair darah telah dimulakan oleh pihak doktor dan pihak hospital. Staff nurse masih observe Ali sama ada dia mengalami apa-apa kesan sampingan daripada ubat cair darah tersebut. Sebab sekarang ni ubat cair darah ini bakal menyelamatkan nyawa Ali. Jadi manfaat lebih tinggi daripada risiko. Lepas tu doktor pun hantar Ali pergi ke CT scan. Daripada CT scan, doktor pakar radiologi tak nampak apa darah beku yang nampak dekat CT scan tu lah, tetapi di dimer Ali memang tinggi. Jadi suspicion yang dia ada DVT ataupun PE memang ada di situ. Doktor pakar radiologi pun dah buat ultrasound di kaki untuk tengok ada tak apa-apa salur darah yang tersumbat, tetapi tiada. Selepas berbincang dengan doktor pakar yang sesuai,
Sebab D-dimer Ali tinggi, D-dimer tu adalah satu jenis ujian darah ya, sebab D-dimer dia tinggi, dan Ali juga mempunyai faktor risiko iaitu dia merokok dan dia juga gemuk, obesity ya. Doktor membuat keputusan bahawa Ali perlu menerima ubat cair darah selama 3 hari iaitu Kleksin 1 mg per kg untuk 2 kali sehari untuk 3 hari. So doktor pun habis bagikan, faham tak? So ini adalah perkara biasa yang wujud even sebelum vaksin. Tetapi apa berlaku, kita mula mengaitkan. Kita mengaitkan macam mana? Yelah jiran aku tu kan, dia kan bulan lepas dia kahwin. Lepas tu sebelum kahwin tu dia okey je. Hang tahu tak, lepas kahwin tu bisnes dia memang jatuh teruk sangat. Senah yang sebelum ni beli daripada dia pun dah tak start beli dah daripada dia. Memang lepas kahwin ni memang bisnes dia jatuh sangat. Jadi kan aku rasa sebab dia kat bini baru dia tu lah bisnes dia jatuh sebenarnya. Walaupun bini dia tak ada kaitan dengan bisnes dia, tapi sebab sebelum kahwin bisnes dia okey. Lepas kahwin yang dia jadi macam tu, mak mertua pun dah cakap dah, menantu ni tak elok sebenarnya untuk keluarga dia. Tapi itulah, dia tu sayang sangat kat perempuan tu, dia pergi kahwin dah, tengok sekarang bisnes dia jatuh. Faham tak? Benda tu tak berkaitan pun sebenarnya. Entah mamat tu yang bermalas ke ataupun memang faktor luaran ke yang menyebabkan bisnes dia jatuh. Tapi hanya sebab dia baru kahwin, nak juga salahkan perempuan tu juga. Nak kata perkahwinan tu yang salah, menantu tu pun salah, senah pun tak beli. Faham tak? Padahal tak ada kaitan pun. Isteri tu tak bersalah pun sebenarnya. Okey, macam itulah lebih kurangnya. Apabila ia berlaku satu selepas lagi satu, kita lumrah manusia, kita suka mengaitkan. Doktor pakai baju merah sebab tu Jonah hari ni. Saya selalu dapat macam tu. Doktor, kenapa doktor pakai baju merah hari ni? Dah lah hari hujan. Dah doktor pakai baju merah. Kalau Jonah hari ni mesti sebab doktor. Korang tahu tak Jonah tu apa? Jonah tu maksudnya busy. Jadi kalau kita kerja dekat hospital, kita kerja di kesihatan, bila busy, mesti ada orang akan dipersalahkan. Doktor ni busy, staff nurse tu memang Jonah. Baju ni yang menyebabkan busy hari ni. Makan sate tadi yang menyebabkan busy hari ni. Sebenarnya korang kalau nak busy dah juga. Orang nak sakit hari tu dia sakit juga. Dia tak peduli dah siapa yang kerja. Jonah tak Jonah dah tak peduli dah. Orang tu tak ada kaitan pun. Tapi kebetulan kalau ada staff pakai baju merah memang akan busy. Kalau kebetulan saya pakai pengikat rambut warna merah pun memang akan busy. Ya, kalau kita orang makan sate waktu kerja malam, kita orang makan sate memang akan busy. Ya, tetapi saya sebenarnya saya suka pecahkan stigma tu. Ni baju saya pakai pergi kerja. Saya bawa balik kerja pukul 9 ya. Dah kantoi, tak mandi lagi live dengan korang. Ni baju saya pakai inner pergi kerja tadi. So saya pakai je baju merah. Saya tak busy pun hari ni. Tapi kalau hari ni shift saya tadi busy, mesti staff akan salahkan baju merah saya. Sebab satu, kita melawak lah, biasalah kan. Lagi satu, kita suka kaitkan. Sebagai manusia kita suka mengaitkan. Tetapi lumrah kawan-kawan, bila dah ada, bila jenama itu ditakuti macam sesuatu berlaku kan, lepas tu jenama tu disalahkan. Ya, walaupun kita dah cakap dah yang sebenarnya tak ada kaitan, benda tu one off sahaja, bukan salah siapa-siapa, memang takdir sahaja. Tak kira lah macam mana kita cuba untuk terangkan secara logik pun, orang awam memang akan takut, memang akan cuba elakkan. Walaupun kita dah bagi macam-macam logik punya explanation pun, orang memang takkan pakai baju merah kalau pergi kerja malam sebab takut busy. Orang memang takkan pakai baju merah kalau on call sebab takut Jonah. So that is normal. Contohnya macam kapal terbang MH370 dulu kan, ingat tak? Bila satu kapal terbang tu hilang, satu tu je lah kan hilang kan, MH370. Terus semua orang cancel flight daripada MAS. Semua tak nak naik flight MAS. Semua macam terus semua kalut. Semua saudara mara yang ada saudara mara yang ada saudara dia yang kerja pilot ke, yang kerja stewardess ke, terus dia dah jadi dia dah jadi pakar penasihat antarabangsa dah.
Jaga-jaga hang, baik resign. Satu kapal terbang dah jatuh dah tu, bahaya kau. Dah tak jumpa dah mayat. Kalau hilang mayat pun tak jumpa. Habis dia telefon. Nasihatkan semua pilot suruh resign. Nasihatkan semua stewardess suruh resign. Nasihatkan orang kampung jangan ambil emas. Naiklah Air Asia, naiklah Malindo. Sebab apa? Sebab MH370 tu hilang. Sampai Mas dah tukar dah nama flight dia. Dia tak buat MH370 gitu tau. Dia tukar dia jadi MH17. Lalas orang pergi tembak, Russia pergi tembak pula MH17. Dah kesian nasib Mas gitu kan. Tapi salah Mas Airlines ke? Tidak. Salah pilot ke? Tidak. Nak buat macam mana? Kebetulan. Adakah Mas sebuah kapal terbang ataupun airline yang tidak selamat? Boleh tak kita buat keputusan sebegitu? Tidak kawan-kawan. Itu adalah kebetulan semata-mata. Kesian dekat Mas tau. Lama dia nak betulkan balik nama dia, tetapi I know the struggle kan. Ada rakan-rakan yang bekerja bertahun-tahun dekat Mars pun saya tahu dia terpaksa di retrenchkan sebab susah sangat nak menang balik jenama tu ya. Tetapi AstraZeneca ni bila kita duk takut duk kalut yang kata darah beku apa bagai kan, kita duk kata Denmark gantung penggunaan, Austria gantung penggunaan, Thailand pun dah ada satu kes dah gantung penggunaan ya. Kita duk canang nama AstraZeneca ni. Jadi siapa nak glamour kena canang AstraZeneca. Sebenarnya kita dah terlupa. Dr. Mala pernah pesan kat korang semua yang AstraZeneca adalah antara vaksin yang paling murah di pasaran. Sebab Oxford dengan collaboration with AstraZeneca dah berjanji bahawa mereka akan menjual vaksin tersebut dengan harga kos. Dia mengambil keputusan bahawa as long as masih pandemik, dia tidak akan mengambil keuntungan di atas vaksin tersebut. Dan saya rasa benda tu bukannya sesuatu yang pelik pun. Come on lah. Oxford pula dah. Oxford University kot. Korang ingat dia kaleng-kaleng ke? Dia memang dah establish dah. Memang dah kaya dah. Okey, AstraZeneca kot. Dia memang antara company pharmaceutical yang memang dah glamour dah. Jadi kalau dia kata sementara tengah pandemik ni, saya tak nak ambil untung. Tapi kalau dah habis pandemik, kalau WHO kata dah tak ada pandemik, dan saya akan mula menjual. So saya rasa benda tu logik lah. Memang apa ni orang kata, memang sesuatu yang boleh diterima akal lah ya. Jadi mereka adalah satu company yang telah berjanji, AstraZeneca adalah satu company yang telah berjanji bahawa mereka tidak akan mengambil keuntungan di atas penjualan vaksin as long as dia ada kita masih berada di pandemik. Okay? So agak susah untuk AstraZeneca fight masa ini sebab semua orang nak canang ya. Benda yang dah berlaku seminggu lepas pun news portal dia publish balik. Benda yang berlaku dah 2 minggu yang lepas pun news tu dia publish balik. Dan mereka publish tu macam dia punya topik tu tau. Orang pemberita ni dia memang macam tu. Dia punya topik dia kan, AstraZeneca digantung penggunaan di negara XYZ tentunya. Lepas tu bila hampa baca dekat dalam, jadi orang baca topik tu ada follower message. Doktor, saya risau sangat doktor. Doktor tengok ni title berita ni, habis 10 title berita. Dia bagi kat saya 10 title berita dia bagi kat saya, semua pasal AstraZeneca. Suami saya nak vaksin minggu depan ni doktor, saya risau sangat. Saya risau dia dapat jenama AstraZeneca ni. Kalau jenama yang 2 lagi yang doktor bagi tahu tu, Coronavac ataupun Comirnaty, saya okey. Tapi saya takut AstraZeneca ni, saya takut sebab dia orang kata boleh dapat darah beku dalam paru-paru. Jadi saya pun tanya dia, suami awak kerja apa? Dia pun bagi tahu suami dia frontliner bahagian apa. Suami awak ada masalah kesihatan tak? Oh, dia obesity sahaja. Okey, suami awak ada apa-apa tak? Ada ambil alkohol tak? Rokok tak? Apa tak? Tuan-tuan dan puan-puan, suami dia dah rokok 20 tahun dah. 1 pack sehari. Hampa tahu tak, darah beku ni ataupun yang kita panggil pulmonary embolism ni, risiko paling tinggi adalah di kalangan orang yang obesity.
Tak ada pula Dr. Mala tengok semua orang duk kalut cari personal trainer, duk kalut beratur depan gymnasium nak kurangkan berat badan, duk lari daripada McD, takutlah naik berat badan kan, makan fast food semata-mata takut sebab darah beku. Tak ada pula. Rokok ni antara reason yang paling penting sekali. Tak ada pula Dr. Mala tengok ada wife yang sampai sampai pengsan-pengsan menangis. Ada perokok yang sampai keluar banner berhentikan penjualan rokok kerana risiko darah beku dan sebagainya. Faham tak? Tak ada pula saya tengok ada NGO yang kalut-kalut banner gesa kerajaan suruh berhentikan penjualan rokok secara keseluruhan. Sebabnya risiko darah beku di kalangan perokok sangat tinggi berbanding dengan orang yang tidak merokok, hampir 5 kali ganda. Tak ada pula kita kalut. Selama-lama ni sebelum vaksin ni keluar, darah beku ni memang dah ada dah. Tak ada pula kita tengok news portal laman-laman berita keluar perokok disahkan darah beku di paru-paru. Doktor perubatan menggesa pendekatan lebih serius terhadap perokok. Tak ada pula saya tengok. Hampa relax je duk cover pasal artis buat insta live lah, duk cover pasal artis tu kahwin, artis ni cerai, ada pula influencer beli spektakel baru, buat produk baru. Hampa duk cover benda tu. Hampa tak cover pula darah beku ni. Tiba-tiba sekarang barulah duk kalut nak cover news pasal darah beku. Walhal macam Elwin dah cakap tadi, walaupunlah portal berita tu dekat atas tu depa duk canang nama AstraZeneca dengan darah beku tu, saya pun gigih lah baca berita tu sampai habis. Tahu tak? Pandai pula dia buat dalam berita tu, tetapi pihak berkuasa telah berkata bahawa buat masa sekarang semua penyiasatan menunjukkan bahawa tiada sangkut paut di antara pemberian vaksin dan pembentukan darah beku. Apa yang nampak adalah kebetulan. Correlation is not causation. Kebetulan bukan penyebab. Kebetulan Dr. Mala pakai baju merah bukan penyebab Jonah. Kebetulan tim Mala makan sate sebelum start shift bukan penyebab Jonah. Kebetulan Ali berkahwin awal bulan hari itu bukan penyebab kereta dia dilanggar dari belakang oleh si driver belakang yang duk main telefon waktu bawa kereta. Kebetulan bukan penyebab. Kebetulan adalah kebetulan sahaja. Faham tak? Lain kali baca sampai habis. Orang-orang berita ni pun kan Dr. Mala lagi kalau dapat kat saya memang saya piat telinga dia. Buatlah topik yang sedap sikit. Kalau hampa bercakap tak apa, orang baca juga. At least letaklah soalan dekat situ. AstraZeneca vaccine, what is happening? Letak soalan gitu. Jadi orang bacalah kat dalam. Hampir bagi jawapan yang salah dekat title tu. Memanglah orang kalut. Faham tak? Correlation is not causation, tetapi ada setengah benda yang bersangkut paut. Contohnya mengandung adalah salah satu faktor yang meninggikan risiko seseorang itu dapat darah beku, ya, di paru-paru. Darah beku yang kami duk sembang ni sebenarnya, okey, mari saya nak tunjuk. Kita ada salur darah dalam badan kita, ya. Jadi apa yang berlaku, di dalam salur darah tu kan ada darah mengalir. Okey. Apa berlaku? Akan ada ketulan-ketulan ya, darah yang sepatutnya mengalir laju macam air dalam pipe tu, hampa bayangkan tiba-tiba ada macam benda tersumbat. Sebab dia darah beku. Darah yang sepatutnya cair laju di jalan tu, dia macam ada karat ada darah tu membengku. Dia macam kalau kita ada luka kan ada keruping-keruping tu, dia macam ada keruping. Jadi kalau dekat salur yang besar dia tak mengganggu sangat, tapi bila dia pergi kat salur darah yang kecil-kecil dia akan sumbat dekat situ. Dia akan menyebabkan sumbat. Jadi bila sumbat tu dia akan rasa sakit dada, batuk-batuk sikit dan sebagainya. Jadi banyak antara faktor risiko untuk develop blood clot ni, pulmonary embolism disebabkan oleh pengaliran darah yang tak bagus adalah mengandung. Ketika seorang wanita mengandung, risiko dia untuk dapat darah beku
5 kali lebih tinggi daripada wanita sebaya dia yang tidak mengandung. Ada tak kita duk kalut tak nak mengandung sebab risiko darah beku tu? Ada tak kita duk kalut nak ambil, tak nak simpan baby dalam rahim, nak simpan dalam test tube sebabnya takut risiko darah beku tu? Ada tak kita buat gitu? Tak ada kan? Kita still mengandung, kita still bawa baby dalam rahim kita still habiskan pregnancy 9 bulan 10 hari tu, 40 minggu tu. Tapi saya rasa ada orang tengah bertekak dengan follower saya, nanti saya sekolahkan dia tak apa. Faham tak? Kita tak adalah duk kalut nak nak bersalin awal ke, kita bersalinkan awal semua wanita sebab ada risiko darah beku, ataupun kerajaan tidak patut membenarkan wanita mengandung di Malaysia sebab ada risiko darah beku. Ada tak kita buat gitu? Dah, kita tahu memang ada risiko. Jadi kita educate, kita pantau, kita bagi tahu bila ada pesakit di dalam golongan tersebut datang ke Jabatan Kecemasan, kita akan train petugas kesihatan untuk berfikir tentang ini mungkin diagnosis kamu, jadi kamu kena buat test yang bersesuaian. Faham tak? Tak adalah kita kan tetap nak pregnant juga kan, tapi risiko tu ada. Ya, boleh dapat darah beku bila risiko. Sama juga rokok. Perokok mempunyai risiko yang lebih tinggi. Lagi satu. Economy class syndrome. Bila kita naik kapal terbang, kita duduk dekat economy class kan murah kan? RM1 lah. Kalau nak pergi Australia tu RM59 dah boleh pergi Australia dengan Air Asia. Ya, dengan RM101 dah boleh pergi Paris. Tapi economy class lah. Jadi ada sesuatu yang kita panggil economy class syndrome. Okey, economy class syndrome ni apa? Bila duduk dekat kapal terbang, kaki tak boleh nak gerak, lama kaki duduk stagnan gitu, altitude tinggi pula tu kapal terbang kan naik atas kan, altitude tinggi. Jadi risiko untuk darah beku berlaku lebih tinggi ya. Jadi darah beku dekat kaki terbentuk, zoom naik dekat paru-paru, kawan tu akan batuk sampai keluar darah kadang-kadang bolehlah meninggal atas kapal terbang ni. Saya tak pasti ada berapa kes yang pernah berlaku. Kadang-kadang touchdown je pingsan dan terus memerlukan bantuan pernafasan, tak sedarkan diri dan sebagainya. Ini yang kita sebut economy class syndrome. Okey. So, economy class syndrome ni adalah kepada orang yang beli economy class lah, sebab kan seat tu dekat-dekat, lepas tu tak boleh nak gerak sangat dan duduk lama kan. Ada tak kita duk kalut semua orang duk pergi beli tiket business class? Walaupun yang economy class tu 100, yang business class tu sampai 5,000 satu tiket. Ada yang sampai 20-30,000 pun saya tahu. Ada tak kita duk kalut duk pergi beli yang business class tiket tu? Semata-mata lah duk takut ni. Ataupun ada tak mana-mana NGO yang keluar banner yang cakap kerajaan Malaysia patut menghentikan penjualan tiket economy class dalam kapal terbang sebab ada economy class syndrome ni. Saya risau. Patut tak kita buat gitu? Okay, kita kata, okay, benda ni memang ada. Jadi hampa kena berhati-hati. Bila naik kapal terbang, steward akan bagi tahu, ya, gerak-gerakkan kaki, boleh bangun pergi washroom, bla bla bla. Kalau ada apa-apa simptom, panggil pembantu dengan cepat dan sebagainya. Dan kita pun tahu macam mana nak rawat dengan cepat. Gitu. Okay, so penat saya beben korang ni. Saya harap tak bosan lah ya, sebab saya cuma nak cakap kebetulan bukan penyebab. Itu nombor 1. Nombor 2, banyak lagi faktor risiko untuk for this DVT with pulmonary embolism ataupun pulmonary embolism saja ya, ataupun secara singkatnya saya nak sebut darah beku. Banyak lagi faktor risiko lain yang menyebabkan darah beku, termasuk mengambil pil-pil hormon. Ramai kat luar tu duk ambil pil hormon ya. Dulu-dulu orang ambil pil hormon ni hanya sebagai apabila diprescribekan oleh doktor sahaja. Sekarang dah pandai, dah beli sendiri, beli kat Shopee, macam-macam farmasi pula yang nasihatkan ambil tu, ambil ni, macam-macam hampa duk pergi ambil. Lepas tu dah makan bergeleng-geleng benda lain dah, duk nak salahkan duk nak salahkan vaksin juga. Okey. So, faktor risiko darah beku adalah macam yang saya dah celoteh tadi, rokok, obesity, mengandung, pengambilan pil hormon seperti pil estrogen, sesetengah ubat memang mempunyai risiko yang lebih tinggi yang menyebabkan darah beku. Tapi pelik
sebelum ni golongan yang takut nak vaksin, dia kata kalau ambil vaksin mungkin boleh dapat serangan jantung, which is opposite dengan darah beku. Tiba-tiba sekarang dia risau darah beku pula. So hampa ni risau apa sebenarnya? Risau mati ke? Mati tu hang ambil lah vaksin ke tak ambil vaksin ke? Kalau dah waktu hang dah sampai, hang akan mati juga. Kalau takut mati, dan banyakkanlah hang punya your prayers, dekatkan diri dengan Tuhan, kurangkan dosa, banyakkan apa ni, lupa pula perkataan tu. Banyakkan amal ibadat kalau takut mati. Kalau takut mati, jangan salahkan vaksin. Faham tak? Okey. Dah duk bebel ni soalan cepu mas. Doktor Mala, dah banyak doktor celoteh. Saya nak tanya sekarang ni, vaksin AstraZeneca penyebab darah beku atau tidak? Ada kaitan atau tidak? Kenapa ada lebih kurang 10 negara memberhentikan penggunaan kalau doktor duk cakap tak bernafas-nafas? Dah lah pagi dah penat, pergi kerja petang, malam sambung duk berceloteh pula. Pasal apa doktor duk bising? Sekarang ni ada kaitan ke tak? Amir sini nak cakap. Buat masa sekarang, kita tidak nampak apa-apa kaitan secara langsung. Yang kita boleh cakap, kawan tu mabuk, sebab tu dia bawa kereta macam sial dan dia accident. Saya memang benci pemabuk, so minta maaf. Tak ada correlation yang direct macam tu. Kita tak boleh nak cakap tak ada benda yang direct yang kita boleh cakap macam tu. Tetapi sesetengah negara agak lebih macam mana nak cakap, agak risau dengan trend yang berlaku. 2 dalam 1 juta, 10 dalam 5 juta. Walaupun sedikit, dia kata untuk menghormati penerima dan menghormati keluarga penerima vaksin tersebut, kita menggantung penggunaan buat sementara menunggu laporan daripada badan berautoriti secara rasmi. Faham tak? Maksudnya dia tak kata saya tak nak pisang goreng awak, memang tak sedap, sila bawa balik, saya tak nak guna dah. Dia tak cakap macam tu. Dia kata daripada 100 orang yang makan pisang goreng cheese Kak Lijah, ada 2 orang yang sakit perut. Walaupun Kak Lijah dah kata pisang goreng dia okey, tapi 98 orang pun okey. Tapi sebab 2 orang ni, walaupunlah dia 2 orang je, tapi sebab Dr. Mala sayang kat 2 orang ni, Dr. Mala cakap Kak Lijah sabar, 2 orang ni pun sabar, bagi saya siasat dulu. Sementara nak siasat tu, Kak Lijah simpan dulu pisang goreng cheese tu, saya tahu sedap. Jangan bagi kat orang lain, simpan ke saya juga. Biar saya siasat dulu. Kalau betul lah yang 2 orang ni sakit perut sebab sebenarnya dia sendiri pergi try buat Maggi goreng tak jadi pula, dia pergi makan Maggi goreng dia, tak ada kaitan dengan pisang goreng Kak Lijah, saya beli balik, saya sambung balik pisang goreng Kak Lijah. Kalau ada kaitan kita sembang balik ya Kak Lijah, saya cakap macam tu. Itulah yang berlaku sebenarnya. Mereka cakap walaupun sedikit benda tu berlaku, mereka telus. Macam saya bagi tahu kat kamu, benda itu telus. Jadi kita gantung dulu penggunaan buat masa sekarang, kita minta 2 minggu. Sementara itu biarkan proses penyiasatan berlaku tanpa pressure, tanpa ada kekangan, tanpa ada push daripada siapa-siapa. Kita benarkan dia siasat dulu, kita tunggu laporan lengkap, daripada sana nanti kita akan sembang balik. Saya pun nak cakap benda yang sama. Buat masa sekarang, saya hanya boleh nampak nombor-nombor sahaja. 5 juta diberi, 2 orang yang dapat. 10 juta diberi dalam 2 orang yang dapat darah beku. Jadi saya boleh nampak itu sahaja. Tetapi apakah yang berlaku dalam kes tersebut? Yang dapat darah beku tu mengandung ke? Yang dapat darah beku tu ada ambil hormon ke? Yang ambil darah beku tu obesity ke? Yang ambil darah beku tu perokok tegar ke? Yang ambil darah beku tu saya tak tahu. Saya tak tahu apa profil. Jadi saya tak boleh nak cakap. Saya tak nak backup vaksin tersebut dengan sehabis-habisnya tu vaksin ini telus, suci, murni, aman, damai, makmur, sejahtera. No, saya tak nak cakap macam tu. Ya, saya cuma nak cakap siasatan belum keluar. Buat masa sekarang nombor-nombor itu tidak begitu memberangsangkan. Faham tak?
Ya, hanya sebab sebab macam saya dah pernah cakap dalam video live saya sebelum ni tau. Vaksin ini mencegah jangkitan COVID-19 tahap kritikal 4 dan 5. Makin banyak negara buat usaha vaksin ini, kita boleh nampak sebenarnya vaksin ini juga berupaya mengekang penularan COVID-19. Tetapi vaksin ini tidak akan mencegah kematian. Tak ada vaksin yang boleh cegah kematian. Tu yang pertama. Vaksin ini juga tidak akan mencegah penyakit-penyakit yang memang dah wujud sebelum ini. Vaksin ini tidak akan mencegah stroke, ia tidak akan mencegah serangan jantung, ia tidak akan mencegah kencing manis, tidak akan mencegah darah tinggi. Semua penyakit ini masih akan berlaku dalam rate yang sama, dalam kadar yang sama seperti populasi yang tidak divaksin, melainkan populasi rakyat sendiri yang beralih ke kehidupan yang lebih selamat. Faham tak? Vaksin ini tidak boleh turunkan tekanan darah kamu. Ia juga tidak akan meningkatkan tekanan darah kamu. Kamulah yang kena jaga tekanan darah kamu. Vaksin ini tidak akan menaikkan tahap gula kamu. Vaksin juga tidak akan menurunkan tahap gula kamu. Tapi selagi ada semua kedai-kedai Bobati lah, Aliti tak macam-macam lah kedai-kedai, apa ni, all those benda-benda manis yang orang muda zaman sekarang ni minum ni kan. Selagi ada kedai-kedai tu, selagi itulah kecil manis memang akan banyak. Ya, jadi vaksin ini tidak akan mengurangkan apa-apa penyakit tidak berjangkit, non-communicable diseases yang berlaku sebelum ini. Dia tidak akan mengekang. In fact, kadar perkahwinan, kadar kelahiran, kadar pergaduhan suami isteri, kadar pergaduhan adik-beradik, kadar semua kadar lah tidak akan berubah dengan vaksin ini. Vaksin ini tidak akan menambah kadar perkahwinan. Saat lagi saya rasa ada tabloid, ada website akan buat berita vaksin COVID-19 dijangkakan akan meningkatkan kadar perkahwinan. Semua orang kalut duk ambil vaksin sebab dia rasa kalau dia ambil vaksin tu dia boleh jumpa jodoh dia. Sebenarnya kan sebelum ni bila pandemik ni orang duk postpone dia punya perkahwinan kan. Sebab duk PKP dan sebagainya kan. So lepas dah tak ada PKP tu, barulah orang semua dah plan tarikh perkahwinan dia. Jadi COVID-19 juga akan meningkatkan kadar perkahwinan. Faham tak? Sebab yelah orang dah mula plan balik dia wedding dates kan. Jawab jap doktor, penting juga ni. Apa dia soalan dia? Second dose adalah vaksin yang sama. Dr. Mala dah ambil vaksin ke belum? Belum. Saya di private kami masih menunggu turn dengan patientsnya. Darah tinggi dapat suntik vaksin ke dok? Oh ni dah banyak kali dah saya jawab soalan ni. Saya tak nak jawab. So apa soalan dia? Hilang ngantuk. Saya tak nampak lah apa soalan you all. Hilang ngantuk dengan doktor bercakap. Sakit darah tinggi boleh suntik vaksin ke? Alicia is saying something. Okay dah, saya dah tak tahu dah apa soalan. Nanti saya tolong jawab kalau saya sempat. Okay, so basically itu je yang saya nak cakap. Adakah vaksin ini penyebab masalah pendarahan, masalah darah beku, clotting disorders, bla 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 and everything? Ada negara kata kami risau, kami gantung dulu penggunaan. Ada negara kata kami tak rasa. Bila kami tengok populasi yang tidak divaksin juga mempunyai keadaan yang lebih kurang sama, dan golongan yang mendapat masalah darah beku ini apabila dikaji profil mereka, mereka memang dari golongan yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat darah beku. Ya, yang baiknya apabila seseorang itu menerima vaksin, dia memang telah hadir ke healthcare, ke institut kesihatan, dan dia telah diberi semua nasihat, penerangan dan sebagainya, dan seseorang itu datang ke hospital lebih cepat apabila dia mengalami sesuatu simptom. Kalau ini juga adalah sesuatu yang saya baca daripada seorang doktor daripada India sebenarnya. So dia kata apabila seorang perokok, kita letakkan dua kes perokok yang menerima vaksin COVID-19 dan perokok yang tak menerima vaksin COVID-19. Saya selingan sekejap. Soalannya tadi sebenarnya kalau minum ketum boleh ambil vaksin ke doktor? Aduh, kenapa minum ketum? Ini macam ada orang tanya saya, kalau besok saya nak ambil vaksin, malam ni saya boleh minum arak tak? Dia tanya saya.
Saya jawab kat dia, kenapa hampa pergi minum arak? Saya tak nak jawab soalan tu. Sebab saya tak tahu nak cakap macam mana. Kita tak buat scientific studies yang mengaitkan pengambilan bahan-bahan yang memabukkan dengan pengambilan vaksin. So sebab saya assume ketum ini memabukkan, saya tidak sarankan. Alright, ketum ni legit ke sebenarnya? Dia bukan macam dadah ke? Dia bukan underground ke? So anyway, saya sambung balik dah saya terlupa dah nak cakap apa. Okay. So kita letak satu situasi tadi dah Ali kan, sekarang kita bagi Acong pula. Okay, Acong merokok. Okay, Acong memang perokok. Dia perokok 20 tahun, satu pack sehari setiap hari. He is a chain smoker. Contoh ini contoh kes Acong di luar sana tolong jangan salah faham, saya hanya gunakan sebagai contoh Okey, so Acong yang tidak menerima vaksin COVID-19 sebelum tahun 2020, dia memang perokok tegar, dia rasa tak sedap dada sikit, dia rasa batuk-batuk sikit, dia rasa biasa je, dia tak nak pergi hospital, dia takut. Dia memang rasa macam pening-pening sikit, dia rasa batuk dia lebih sikit daripada hari yang biasa dan sebagainya, dia juga tidak pergi ke hospital. Tahu-tahu je dia dah agak tak sedarkan diri, batuk sampai keluar darah, di rush ke emergency department, doktor buat itu ini, blood test, CT scan dan sebagainya, sebenarnya dia ada darah beku di paru-paru, dah agak lewat, dah agak kritikal, perlukan bantuan pernafasan, masuk ICU, bla 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 dan everything. Sebab Acong melewatkan diri dia pergi ke hospital untuk menerima rawatan. Bila Acong yang sama menerima vaksin COVID-19 dan dia dapat simptom yang sama juga. Dia rasa tak sedap dada, dia rasa sakit-sakit, dia rasa berdebar sikit, dia rasa sesak nafas sikit. Walaupun dia tengah rokok ni, tapi dia rasa saya baru ambil vaksin 2 hari yang lepas. Adakah rasa dada saya ni disebabkan oleh vaksin? Lepas tu dia pun update dekat dia punya app. Dia rasa macam ni. App dia pun jawab. Lepas tu app tu kata sila pergi ke Jabatan Kecemasan dengan segera. Dia pun panggil isteri dia. Jom ayang, app ni kata disebabkan oleh vaksin ni. Kemungkinan besar dia tak cakap pun sebab rokok abang ni. Lepas habis rokok ni jom pergi hospital. Dia pun pergi hospital. Cek. Masih awal lah kan. Cek. Oh, sebenarnya ada darah beku juga. Risiko dia benda yang sama. Disebabkan oleh rokok tu. Perokok mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat darah beku. So, disebabkan oleh rokok juga. Tetapi, sebab dia dah memang ada kontak dengan healthcare institution disebabkan dia ambil vaksin tu, dia pergi ke hospital dengan lebih cepat dan mendapatkan rawatan lebih cepat. So, sebenarnya ada pro and cons. Cuma, mindset tu yang merasakan sebab dia ambil vaksin. Yuvanesh. Okey, tu anak saudara saya, Yuvanesh Gunalan tu anak saudara kesayangan saya. Okey, so saya rasa dah banyak dah saya berceloteh. Saya tak tahu dah berapa minit dah saya bersama dengan korang. Saya rasa ramai yang juga tengah tengok anugerah juara lagu. Saya nak tutup, saya nak rumuskan penyakit darah beku iaitu deep vein thrombosis, iaitu darah beku di salur darah, biasanya di kaki lah dan juga darah beku di salur darah paru-paru adalah sesuatu yang telah wujud even sebelum jangkitan COVID-19. Kadar normal dia adalah lebih kurang 1 dalam 10,000 setiap tahun. Ada setengah-setengah negara yang berkata bahawa di negara mereka ia berlaku lebih kurang 1 dalam 1,000 hingga 10,000 dalam setiap tahun. Maksudnya ada tahun yang 1 dalam 3,000, 1 dalam 4,000, setengah tahun 1 dalam 8,000, 1 dalam 10,000. Jadi dia rumuskan sebegitu. Epidemiologi darah beku ini agak tidak sekata di seluruh dunia. Tetapi kalau paling-paling pun 1 dalam 10,000 setiap tahun. Ia memang wujud. Risiko ini lebih tinggi dalam golongan yang merokok, pregnant, berat badan berlebihan iaitu obesity, traveller, middle class syndrome seperti yang saya terangkan tadi, yang naik kapal terbang dan sebagainya, dan banyak lagi faktor risiko lain yang saya dah tak ingat dah sebab saya tak study untuk pergi ke exam. Saya baca sikit saja untuk berceloteh dengan korang.
Alright. Dan kalau kita tak kalut rokok, kita tak kalut, tak nak pregnant, tak nak keluar, kalau tak baby dalam test tube, kita tak kalut duk beli business class sebab duk takut dengan economy class syndrome, saya rasa kita tak perlu kalut dengan AstraZeneca dulu. Ya, kita sabar dan tunggu dan sabar untuk tengok laporan daripada badan berautoriti, dan saya sangat happy sebab ada ahli farmasis paling popular di Malaysia yang masuk live session saya, Tuan Zihan Mustafa, yang memberitahu kita AEFI, yakni adverse effect following immunization, iaitu apa-apa kesan sampingan yang seseorang itu alami selepas menerima vaksin adalah apa sahaja yang dialami selepas menerima suntikan vaksin yang tidak semestinya mempunyai hubung kait dengan pengambilan sesuatu vaksin tersebut. Macam yang saya cakap tadi, kalau lepas ambil vaksin kamu rasa lebih cantik, itu bukan kesan sampingan vaksin. Kalau lepas ambil vaksin seseorang itu rasa dia lebih cerdik, itu bukan kesan sampingan vaksin. Kalau lepas ambil vaksin, kamu rasa bank balance kamu, duit dalam bank makin berkurangan, itu bukan kesan sampingan vaksin. Itu hanya kebetulan sebab lepas ambil vaksin kamu sangat happy, kamu duk pergi shopping semua benda, kamu duk pergi holiday semua tempat, memanglah duit dalam bank makin kurang. Kalau lepas vaksin suami isteri bergaduh lebih kerap, bukan salah vaksin. Kalau lepas vaksin kamu mengandung, bukan kesan vaksin juga. Kebetulan tidak semestinya penyebab. Okey, itu yang saya nak sebutkan. Dan kepada orang di luar sana yang takut, yang kata saya risau dengan vaksin ni, saya nak tunggu dulu, saya rasa tak telus dan sebagainya, saya rasa berita tentang AstraZeneca ini digantung di beberapa negara adalah berita yang sepatutnya menggembirakan kamu, kerana kamu boleh tahu bahawa walaupun WHO cakap tak ada kaitan, ada negara yang mengambil keputusan untuk ini kita tak nak dengar cakap WHO, kami mengambil keputusan untuk menggantung penggunaan. Maksudnya setiap negara ada power mereka sendiri, dan negara badan-badan berautoriti tersebut juga telus. Mereka berkata bahawa ada beberapa kes berlaku, kami gantung dan kami nak siasat dulu. Itu adalah sesuatu yang telus dan sesuatu yang bagus, kan? Itu yang kamu nak, kan? Saya tak pernah pula dengar ada penjual-penjual produk yang kata 8 daripada 1,000 pengguna teh ini mengalami tak sedap perut, cerit-berit dan muntah-muntah. Kami tak pasti bahawa ia berkait dengan pengambilan teh ataupun mereka pergi makan shell out. Jadi kami nak kaji dulu. Sementara itu kami menggantung penjualan semua teh di Malaysia ini. Ada tak penjual produk buat macam tu? Saya tak pernah dengar. Founder produk ke, yang jual jamu ke, yang jual foundation ke, produk timbang kilo ke, yang kata 2 daripada pengguna saya mengalami alergi kulit selepas menggunakan foundation ini. Jadi saya berhentikan dulu penjualan, saya nak tengok dulu research, nanti saya akan bagi tahu kamu balik. Sementara itu jangan guna. Ada tak depa bagi tahu? Tak ada. Depa kata guna je, bagus. Tak pernah kita dengar dia gantung ke, melainkan badan berautoriti sendiri yang kata ini produk racun, jangan beli. Selagi dia tak pernah saya dengar apa-apa. Habis jual je. Jadi benda ni at least kepada orang yang atas pagar di luar sana, kamu boleh rasa macam mereka telus rupanya kalau ada apa-apa berlaku, mereka menyiasat rupanya kalau so faham tak? Ia sedikit sebanyak memberi kamu satu grip gitu. Dan Tuan Zihan masih menyambung dan mengatakan bahawa kesan sampingan selepas vaksin ni ada 5 kategori, iaitu masalah yang memang disebabkan oleh vaksin, masalah kualiti, masalah teknikal, iaitu seperti macam penyimpanan, bla 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 dan sebagainya, kerisauan yang melampau, dan tiada kaitan langsung. Tiada kaitan at all, there's no connection at all. Dia macam memang secara kebetulan sahaja. Alright, so saya rasa saya takut saya dah live dekat sejam. Saya risau sebenarnya sebab saya tak nampak berapa lama saya berceloteh. So saya takut korang dah bosan. Akhir kata saya cuma nak bercakap bahawa buat masa sekarang ada negara yang masih meneruskan pemberian vaksin AstraZeneca ini. Ada negara yang mengambil keputusan untuk gantung penggunaan, tunggu dan lihat. Contohnya, apabila ada kantin yang macam ada satu sekolah tu 10 budak cerit-berit. Kadang-kadang ada setengah sekolah yang ditutup kantin dulu.
Dan dia investigate, betul tak cerik berik tu daripada kantin. Ada pula setengah sekolah, walaupun ada 10 kanak-kanak yang cerik berik, dia kata saya dah check dah dapur apa bagai bahan makanan semua okey. 10 kanak-kanak ni sebenarnya memang dia orang pergi kedai ke keduri ke apa benda ke, dia orang panjat pagar pergi makan dekat mamak pagi semalam. So dia kata kita tak akan tutup kantin sekolah. So itu beza dia. So ada negara yang gantung penggunaan secara sementara, bukan gantung sepenuhnya ya. Mereka nak siasat dulu, ada negara meneruskan. Buat masa sekarang Malaysia telah mengumumkan bahawa tiada data-data yang sangat menakutkan badan berautoriti di Malaysia. So Malaysia tak ada plan untuk gantung penggunaan AstraZeneca. Tetapi apa yang saya tahu, sepanjang pengetahuan saya, tiada penerima AstraZeneca buat masa sekarang. Sekarang ni roll out masih Comirnaty Pfizer. Bila ditanya tentang Sinovac pun, pihak yang menyimpan vaksin kata dia tak ada Sinovac di tangan, dia ada Pfizer sahaja. So, saya tak rasa mana-mana rakyat Malaysia telah diberi AstraZeneca ataupun akan diberi AstraZeneca dalam masa terdekat. So, tak usah kalut dulu, sabar dulu nak. Ya, kalut dekat rokok dulu, kalut dekat fast food dulu, kalut dekat benda lain dulu. Sabar, bagus ia berlaku di negara luar. Kita doakan untuk rakan-rakan kita di negara luar. Semoga laporan penyiasatan daripada mereka boleh memberi panduan kepada kita. Alright, yang penting jangan baca tajuk sahaja, jangan share berita yang kamu rasa kamu tak pasti. Dan saya rasa benda ni sebenarnya Dr. Sakinah Sulong dan juga Dr. Rushaini Ramli dah komen ya, tetapi masih ramai, saya rasa paling kurang lah dalam 20-30 mesej sampai kat saya. Tak kurang juga yang WhatsApp saya, yang mesej saya, yang komen di wall video saya yang lama-lama yang bertanya tentang vaksin ini, yang mana saya buat keputusan untuk datang live setelah habis bekerja shift petang di hari Ahad yang mulia ini. Alright. Dengan itu, saya mengucapkan tahniah kepada kehadiran paling awal hari ini daripada Kelang. Dan siapa nak mengakhiri? Siapa nak, daerah mana yang masih ada? Okey, betul ya. So saya nak jawab, ambil beberapa komen. Tuan Zihan, good analogy on kantin sekolah. Thank you. Encik Zihan Mustafa ni dia seorang pharmacist di Kementerian Kesihatan Malaysia. Antara bos besar lah, saya lupa dah apa dia punya jawatan dia, pengarah ke ketua pengarah macam tu lah ya. So kamu boleh follow dia juga untuk information tentang vaksin. Okey. Beberapa soalan yang lain. Kenapa kerajaan seluruh negara meletakkan tanggungjawab risiko kepada penerima vaksin dan tidak memberi sebarang jaminan? Kalau nak jaminan nyawa, sila tanya kepada pencipta anda. Tiada kerajaan yang menyimpan jaminan terhadap nyawa anda. Nyawa anda dijamin oleh malaikat maut. Ya, jadi kami tak ada siapa-siapa ada jaminan terhadap nyawa kamu. Itu jaminan nyawa. Jaminan kepada apa-apa kesan sampingan yang berlaku, buat masa sekarang even kerajaan Malaysia pun dah janjikan bahawa kalau ia ada kaitan, ya, saya dah sebutkan 5 kriteria kesan sampingan selepas vaksin tadi, seperti yang Tuan Zihan sebut. So kalau kamu kategori pertama memang disebabkan oleh vaksin, kerajaan dah berjanji dia akan bagi pampasan kerajaan Malaysia. Kalau tak ada kaitan, lepas vaksin kamu gaduh dengan bini, lepas vaksin kucing kamu mati, lepas vaksin hari hujan, lepas vaksin macam-macam lah, itu kerajaan tak bagi pampasan. Sila belajar balik, itu je saya boleh bagi tahu. Cari balik doktor sains kamu. Doktor, saya nak tanya, akankah kalau mereka yang obesity terlampau akan diberi option vaksin lain seperti vaksin lain, especially warga tua? Ya, masih. Mereka masih akan diberi. What weight juga boleh tularkan COVID-19? Okey, betul. Mesti ada orang tanya Tuan Zihan ni. So, last Pasir Putih Kelantan menutup, Kelang masih di sini. Wow, Ipoh Perak, Riyadh, Saudi Arabia. Aduh, saya sangat teruja sebab ada orang daripada UAE, daripada Dubai, daripada Riyadh, Saudi Arabia, daripada Australia, daripada UK pun ada. Saya dah tanya dah, UK ni kamu ni United Kingdom ke Ulu Kelang? Saya tak ingat, saya tak dapat jawapan saya rasa. So saya sangat, hai Suzana Cerah, saya sangat teruja dengan
tim Shorting Dr. Mala yang di seluruh Malaysia, dan juga ada jugalah beberapa rakan-rakan kita di luar negara. So kita doakan satu sama lain, kita doakan supaya semuanya dipermudahkan. Kalau kamu di luar sana masih risau, masih was-was, masih rasa yang saya tak nak terima suntikan ni, saya rasa saya tak confident secara penuh, it's okay, tak ada masalah ya. Kamu tak perlu ambil, kamu boleh tunggu dan lihat, kamu boleh doa dan solat banyak-banyak, diminta beri petunjuk. Walaupun KKM dah banyak bagi nasihat, doktor-doktor dah banyak bagi nasihat, tetapi kamu rasa kamu masih tiada confident, tak apa, kamu sabar dan kamu daripada kamu duk tanya jiran, duk tanya kawan dalam WhatsApp group, duk tanya orang lain, baik kamu doa dan solat, dan bila when you are praying tu, you minta petunjuk, you minta diberi petunjuk untuk buat satu keputusan, sama ada ambil atau tidak. Apa-apa keputusan itu perlu datang daripada diri kamu sendiri, bukannya dihasut ataupun diperkotak-katikkan oleh orang lain pula yang yang hasut you untuk buat satu keputusan. Saya di sini bukan memujuk kamu, saya hanya berkongsi ilmu dengan kamu dengan dalam bahasa yang mudah. Saya hanya membantu kamu untuk membuat keputusan. Saya hanya tolong bacakan berita penuh yang mana kamu hanya baca title sahaja. So kepada semua yang duk kalut sebab tarikh vaksin telah diberi tetapi takut dapat AstraZeneca, cuba tengok balik kamu merokok atau tidak, pasangan kamu merokok atau tidak, kamu perokok second hand atau tidak, dan kamu ada faktor risiko yang lain ataupun tidak. Walau apa pun, kita kena ingat bahawa mati ke, sakit ke, apa-apa cabaran ke, kalau ia dah ditakdirkan datang pada kita, ia masih akan datang. Kita perlu berikhtiar, perlu berusaha dengan sepenuh hati tanpa ada perasaan yang kita nak rosakkan orang lain, nak hasut orang lain, kita nak buat benda-benda tanpa ada apa-apa benda yang negativity di dalam hati kita. Kita just clear mindset dengan positivity, kita buat, kita harap kita akan dapat yang terbaik. Alright? So itu sahaja. Thank you so much. Minta maaf sebab kacau kamu tengok anugerah juara lagu. Nanti tolong bagi tahu saya siapa yang menang. Dan saya wish minggu hadapan ini akan jadi minggu yang best untuk kamu semua. Dan thank you Tawau, Jamal Staring daripada Tawau. Thank you Khalid Faiz. Thank you Jairin Lu. And thank you everybody for joining me today. And stay safe, stay healthy. Kita jaga kita. Yes, Gopeng penutup. Alright. Bye-bye. 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 Thank you Alicia. Thank you. Bye-bye. Thank you Zalifa. Kenapa tak tengok? Thank you Zali Muhammad. Batu Pahat Johor Jairindu. Thank you so much. Lang Lui. Oi, cantiknya Lang Lui nama dia. Nama yang Lang Lui tu maksudnya perempuan Cina perempuan yang cantik. Alright. Solat, doa, sendiri fikir, tenangkan fikiran, buat keputusan. Betul ya? Rosda Ida Ros. Puan ya? Cik ya? Okay. Thank you so much. Okay, bye-bye. Bye-bye. Saya log out dulu yang penat sangat nak tidur. Okay, bye.